Okey. Ada 3 jenis graf, kita kena ingat sampai kamu habis belajar di U. Cos ini 360, ini 360. Okey. Tangent pula ni ini. Okey, sampai sini 360. Okey. So tempo dia, yang ni satu tempo ya, satu tempo. Skala dia adalah 360. Ini pun satu tempo, 360. Okey, ini pun 360, tapi tempo dia sampai 180. Tangent saja 180. Okey. Soal 3 ni kena ingat. Okey, so sekarang ni sin 4 sin X ya. Kalau sin X maksudnya ni sama ya, sin X. Hanya amplitude lain. Amplitude biasa kat sini adalah negatif 1. So, A ya. Guna pembaris lah, okay. Dia sama. Okay, dia lebih kurang sama. Hanya dia tinggi sikit. Okay. So, ini 360. Yang ini pun 180. Tapi ketinggian dia adalah, amplitude dia adalah negatif 4 dengan 4. Nampak beza. Okay, dia tinggi sikit. Depan ni kita kata amplitude. Amplitude. Okay. Kita tengok soalan kedua. Ni. Apa yang kita ingat adalah sin X. Bukan sin 2X. 2X maksudnya ada 2 dalam 360. Okay. Dan ini maksudnya amplitude. Maksudnya ketinggian dia. Okay, kita ada garis seimbang. Okay. 3 kan. Ada 2. So, 1. Tak sama tinggi, kena lupa saya. 1, 2. 1, 2. Okey, 2. So, ini 360 separuh 180. Okey, sini 3. Sini negatif 3. Ini X, ini Y. Nampak 2, maksudnya dalam tu ada 2. Okey. Kita tengok. C ya. Okey. 3. 2 depan. Okey. Kita cuba lukis. Y sama dengan 2 sin 3X. 3 maksudnya ada 3. Okey, ada 3. 1. Okey, 2. Okey, tak cantik. 3. Tak cantik. Okey, sebab okey, yang ni 2. Sini negatif 2. Okey, kenapa tak cantik ni? Nampak tak? Ni tingginya tak sama. Amplitude dia tak sama. Oh ni, dia kena 2 negatif 2. Sini tinggi dia mesti sama. Amplitude dia mesti sama. Okey, sin senang ya. Sin macam satu bukit dan satu bukit yang terbalik. Okay. So, negatif 4 maksudnya dia akan turun 4. Graf itu akan turun 4. Paksi X akan naik. Graf itu akan turun 4. Okay. Contoh, ni kosongan. Ni 2, ni negatif 2. So, 2 ni akan turun 4. Negatif 2 ni akan turun 4. 2 ni akan turun 4, negatif 2 ni akan turun 4. Tolak 4. Kosong ni tolak 4 juga. Jadi kita dapat negatif 2, negatif 4,
negatif 6. Okay. So maksud dia di bawah lah. Okay, dia di bawah. Dia di bawah. Paksi X. Di sini negatif 4. Okay, negatif 2 di sini, negatif 4 di sini, negatif 6 di sini. Okay, ini kosong. Negatif 2, negatif 4, negatif 6. Okay, so ini garis. Okay, adalah garis seimbang paksi X tadi. Ini kita kena lukis 3. Okay, dan beza amplitude dia adalah 2, 3, 1, 2, oops, 2. Cikgu pun tak suka silap. 1, 2, 3. Okey, tak cantik. Kenapa ni tengok amplitude dia tak sama? Kita kena sama. Okey, dan kamu lukis kan? Lukis kalau garis ni kan, kamu kena lukis. Ya. Terkejut juga, cikgu pun terkejut. Sekejap. Kena sama ya. Okey. So, saya lukis 1, 2, 3. Kalau silap tu kena lukis lain lah. Betul lah. Kalau kamu silap pun kena macam cikgu lukis. Ni pun tak cantik. Nampak tak? Sikit belok saja dia sebenarnya tak okey. Nah, ni pun tak okey lah. Nampak sini. Tapi cikgu teruskan lah. Okey. 1, 2, 3. Okay. Sampai sini. Habis. So, 1, okay, 2, 3. So, Y sama dengan sin 3X tolak 4. P. Okay, kita tengok cos D ya. Kita tengok cos. Okay. Kita tengok cos. Cos 4X. So, ini ialah Y sama dengan cos X sahaja. Okay, Y sama dengan cos X saja. Dia mula dengan 1, tamat dengan negatif 1, ini kosong. Okay, so 4 cos masuk ada 4. Okay, ada 4. 1, 2, 3. Okay, saya terlebih. Okay, kata saya terlebih kan. Okay, saya kira ni 1. Okay, kalau peperiksaan kan, kamu tak boleh lukis 2 kali tau, sekali je. Ni 1, yang ni 2, yang ni 3. Okay, 4. Okay, sampai sini kamu tulis 360. Kalau terlebih tak apa, yang penting beri betul. Ni 360. Okay, so cos dia macam ulat. Kepala dia, okay, dia masuk ni tiu, ekor dia, okay, ekor dia masuk ke tanah, kemudian dia keluar lagi, tengok. Cacing dia masuk ke tanah, dia keluar. So dia ada, walaupun kita lukis macam ni, okay, mula dari sini, okay, masuk tanah, keluar tanah. Okay, sampai 360 sini. Nampak kan? 1, 2, 3, 4. 4X. Okay, so depan dia tak ada amplitude dia 1 je. 1, bukan tak ada. Dia amplitude dia 1 sahaja. Habis, dan ini adalah Y sama dengan cos 4X. Okay. Padamnya.
Okay, so sekarang cuba bayangkan E macam mana. Kamu cuba bayangkan E macam mana. Okay, E di 2X ya. So maksud ada 2 lah. Okay, dan amplitude dia 4. Dia boleh tinggi sikit, tak apa. Okay, 1. Okay, 2. Okay. Boleh macam ni, tak ada masalah. Ini cos 2X. Kalau sini 4, ini negatif 4, ini kosong. Ini X, ini Y. Ha? Macam ni, jangan lupa 360. Ini 180. Tengah-tengah ni 180. Tengah-tengah 180. Tengah lagi 90. Tengah lagi 270. So, ni 180. Tengah-tengah 90. Okey, tak semesti lukis macam ni tau. Kamu boleh lebar sikit pun tak apa. Ha. Lebar sikit pun tak apa. Okey, 1. Okey, 2. Tak apa. Kalau 2. Macam ni pun boleh, tak ada masalah. Ni 4. Okey, ni negatif 4. Ni YX. Okey, jangan lukis macam ni tau. Satu garis sahaja. Ya, satu garis sahaja. Okey, boleh? Okey. Okey. Okey, ini 4. Okey, 4Y sama dengan 4 cos 2X. Ini bersama. 1, 2. Ini tengah-tengah 180. Tengah-tengah 90. Tengah sini 270. Kan, ingat lagi tak? Ni bergerak Cartesian plan. Sata Cartes ini 90. Kalau bergerak lagi 180. Kalau bergerak lagi 270. Kalau bergerak lagi 360. Okey, so sekarang ingat graf dia ya. Cikgu nak padam ni. Okay, sekejap Okay, kita tengok. Okey. Tengok ini. Cos. Cos macam mana ni cos? Nampak? Cos biasa macam ni ya. Cos biasa macam 3. Cos 3. Ada 3 F ya. Saya lukis sini. F. Okay, saya lukis Y sama dengan 3 cos 3X. Okay, cos 3X ada 3. Mula dari, cikgu tadi cakap cos macam mana? Dia macam cacing. Ikut dia masuk ke tanah, keluar ke tanah. Okay, 360. Tengah-tengah 180. Okay, X, Y, ni 1. Bawah tu negatif 1. Okay, silap juga sini jangan lukis 2 garis. 1 garis sahaja ya. Okay. So, cikgu hanya lukis pattern je. Kalau kamu lukis macam ni, tak ada markah. Ini, this one. Dia ada 1 kepala saja, tak ada 2. Okay. 1. Okay. Yeah, right. Ada 3, 2. 3. Okay, ini lukis cincai. Tak boleh, dia nampak. Okay, nampak tak dia macam ni? Dia tak boleh macam ni ya. Okay, dia kena macam ni. Okay. Dia tak boleh macam keluar. Dia kena dari, dia macam bukit juga. Tapi dia mula dengan sini. Dia macam bukit juga. Dia ada 3. Kalau ada 3, ni 3. Ni 3. Ni negatif 3. Ini draft saja. So, cikgu agak-agak lukis. Okay, tambah 1. Okay, so maksudnya yang ni akan tambah 1 jadi 4. Ni tambah 1. Ni tambah 1 jadi negatif 2. Semua tambah 1. Maksudnya kosong akan jadi di sini. Ini 1 kan? Kosong akan jadi di sini lah. Paksi X akan di sini. So, kita lukis sekali lagi. Okay, paksi X di bawah sini. Okay, garis seimbang.
Mana dia? Okay. Tinggi dia 3 kan, amplitude 3. Ini sampai ni 1, 2, 3, 4, 4 ya. Tak boleh sini 1 kan. Kena tinggi lagi. Kenapa nak tinggi lagi? Okey. Sebab tadi cikgu ni 1 kan. Ni antara sini 1 kan. So semua skala kena sama. 1, 2, 3, 4. Okey. Ni 1, 2, 3, 4. Okey, tahu pun. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Tadi kosong macam ni. Kita lukis secara biasa. Okey, 1. Okey, 2. Oh, I hate this. Okey. Padam. 1, 2, cacing kedua, cacing ketiga. Ini habis. Okay, sampai sini 360. Okey, ni betul tak? Betul lah. Tapi ini dia condong, ini tak betul. Yang ni boleh padam. Okey, garis seimbang kat sini boleh padam. Okey. Okey, adakah satu yang tak betul? Mana tak betul? Sorry. Okey, ini tak betul. Nampak putus. Nampak ini? Ini tak boleh. Okey, ini tak boleh. So, 1, 2, 3. Okey, 360. Tengah-tengah, 1, 2. Okey, tengah-tengah. Yang ni sini. Ini 180. Okey. Boleh. Cantik. I'm not certified. I'm not certified. Terlalu hodoh dan terlalu tak cantik. Mula dengan 4 kan. Sini jadi 4. Sini jadi 1. Sini jadi kosong. Sini jadi negatif 2. So, 1 tu garis seimbang. 1 tu garis seimbang. So, di sini. Lukis. Ni tak boleh tau. Ni. Okey. Dia macam tangan. Tak boleh. Ni macam ni sikit. Okey. Ni macam tangan. Tak nak. So, kita nak macam ET. ET. Okay, so kita tengok sini. Okay. Baru kata tak cantik. Oh. Baru kata, alhamdulillah dah betul dah. Tapi salah. Tak cantik juga. 1, 2, 3. Okey, 360. Boleh nampak? Okey, ini 180. Dan ni jangan lukis lah. Ini jangan lukis. Ya, cikgu padam dah. Oi! Terpadam. Okey, nampak kan? Nampak kan? Ya. Sekali lagi ya. Ini 1, 2, 3. Okey, ini 340. 60 bukan di sini dah. Okey, ni 1,5. So sepatut sini adalah 180. Okey, 360. Nampak ni paksi dia akan turun. Okey, tampak. Dan graf dia akan naik. Kalau bila tambah, graf dia akan naik. Paksi turun. Okey, tangent. Okey, tangent ingat lagi. Tangent dia macam ni kan. 1, 2, 3, 4. Kita ada asymptot. Ni sampai sini. Ni turun. Ni naik.
turun. Tapi tempo dia 180. Tapi sama juga 3x maksudnya dalam 360 dia ada 3 macam ini. Okey, dia ada 3 macam ini. So 1 2 3 4. Okey, saya lukis dulu untuk 1 ni. Okey, 1. Okey, 1 2 3 4. 2 ni. Okey. Okey. Tak boleh ya sebenarnya ni, nampak tak? Dia tak sama. Dia kena lebih kurang sama. Skala dia kena cantik ya. 2. Okey, 1 2 3 4. Okey. 3. Okey, 3. Ada 3 set ah. Okey, 3. Sampai sini 360. Malah tempo dia 180. 3 maksudnya ada 360 ada 3. Ada 3 macam ni. Okay. So, yang ni garis. Ni kena lukis asymptot. Okay, sekarang ni cikgu tunjuk yang mana ada kesilapannya. Silap ni. Okay, ni asymptot. Ni asymptot Asymptot maksudnya garis sebelah dia tak boleh sentuh lah. Okay, mana yang ada masalah? Okay, yang ni. Okay, yang ni pun. Okay, yang ni pun. Yang ni okey lagi. Yang ni okey lagi. Yang ni pun boleh terima lah. Okay, yang ni tak boleh terima. Yang ni tak boleh. Ni pun sama tak cantik. Terima ke tak boleh terima ikut pemeriksa, tapi tak elok. Bukan garis curve sini. Ni, 2 masalah. Tapi jangan lukis macam ni juga. Okay. Ni. Nampak kan? Okay, cikgu circle. Ni tak cantik. Okay, ni pun tak cantik. Sini tak cantik. Sini tak cantik. Okay. Okay, so 1/3. So nilai dia. Okay, kalau tangent 3x ya. Tangent 3x. Okay. Kita ganti. Okay, ini separuh. 180. Okay, 180. So, ini adalah tangent 3x. Okay. Okay, ini 90. 1, 2, 3. 30, 60. Okay, kamu cuba. Okay, ni tengok lah. Okay, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay. Okay, gap dia ada 12. Okay, saya guna 360 bahagi 12. Okay, saya dapat 30 kan? Saya dapat, bukan. Saya dapat 30. Okay, masa satu gap ni 30 kan? Ni 30. Semuanya 30, 30. Antaranya 30. Kita tambah 30, 30. Okay, sekarang ni cikgu cuba ganti apabila X sama dengan 45. Okay, 45. Okay, 45 bukan 60. Okay, X 45. Jadi, yang ni cikgu guna kalkulator kira 45. Okay, ni dapat negatif 1. Kalau cikgu ganti ke dalam sini, ada 1/3. Okay, saya akan dapat negatif 1 kan? Negatif 1/3. Ada per3 kan? Okay, yang ni kalau tangent 3x. Yang ni kalau 1/3.
Kalau 1/3 tangent 3x. Okey, jawapan dia kalau saya ganti tangent 3x, x tu ganti dengan 45. Kalau saya ganti x tu jadi 45, dapat negatif 1/3. So maksudnya kalau tangent 3x, apabila 45, 1 dia di sini. Okey, tapi sekarang 45 kat sini adalah apa dia? Negatif 1/3. Kat sini pun sama 1/3. So ganti saja 45. Okey, ganti saja 45. Kita lukis. Sebab 45 kat tengah-tengah sini, kat sini kan. 45 sebenarnya kat sini. Okey, ini ialah 1/3 tangent 3x. Boleh? Okey, kita tengok apa yang kita ni. Mana? Okay. So, dapat Kalau biasa ni negatif 1 saja. Kalau 1/3, yang ni negatif, yang ni 1/3. Okey, so kita tengok yang kedua. Ni lain sikit lah. Ni lain sikit tau. Lain sikit. Okey, ini 3. Yang ni maksudnya 1/3 sahaja. Dalam 360 dia ada separuh. Dia ada 1/3, bukan separuh. 1. Okey. 2 ni susah sikit. So 1/3 jadi dia akan kecilkan jadi 1/3. So sekarang ni masalahnya 1/3. Kalau 1/2 senang sikit, 1/2 kita separuh je kan. 1 kan 360. 1/3. Kalau 1/2 senang sahaja dalam 360. Tapi 1/3 ni masalah sikit. Okey, so kita kena kira. Ini satu tempoh 360 kan. Okey, tapi tangent adalah 180. So 1/3 ialah 180. X sama dengan 180 darab 3 dapat 540. So maksudnya kalau kita nak lukis satu ni kan. Okey. Ni 540. Okey, dia kat sini adalah 540. Okey, 1/3. Okey, kalau 3x ni tengok. 3x ni 180 kan. Jadi x tu bahagi dengan 3 dapat 60. Okey, maksudnya tadi nampak. Kalau 60, 1. Nampak 61. Okey. Kalau kita bahagi dengan kala tu, sebenarnya dia ada formula. Tapi cikgu tak ajar formula kan. Cikgu ajar yang ni sama dengan 180. Bahagi 3, sebab ni 3. So, nampak tak yang ni 1, 100. Yang tu 60. Kalau yang ni 180, darab dengan ni tengah-tengah 540. Okey. Nasib baik soalan ni tak suruh kita lukis di dalam 360. Okey, kalau separuh 540, separuh adalah 270. Boleh? Okey. So sekarang ni kita lukis lah. Ni nampak dah kan? Ni 540 macam ni. So, kita lukis 1,
2, tapi sebenarnya kena besar sikit ni, 540. Ini 200, separuh kan, cikgu bahagi 2. 540 saya bahagi 2. X, ini Y. Okey. Kalau kamu nak lukis kan, lukis luar sikit. Banyak sikit, panjang sikit. Okey. Boleh besar sikit pun tak apa. Okey. Ni asymptote kena, sebenarnya asymptote kena lukis tau. 270. Lukis dengan pembaris ya. Okey, kalau nak kita kena nilai dekat aksi Y kan. Okey, saya ganti sebab ini sampai sini 270 kan. Okey. 270 bahagi 2. Saya dapat 135. Bahagi 2 maksudnya sini 135. Saya ganti X ni jadi 135. 135. Bahagi 3. Tangent darab 3. So, dia dapat 3. Y sama dengan 3. So, 3 maksudnya sini 3. Okey. Boleh? Okey, satu lagi. Tak ada tempat. Okey. Last ya, satu lagi. Bukan last, graf yang terlast. Hold on Okay, next. Last ya ni. 2x, tangent 2x. So, ada 2 kan dalam 360. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, nak 4 dulu. Ni amplitude. Ni amplitude. Mula dengan kosong sampai ke infinity. Okay, mula kosong sampai. Ni 1, 2. Ada 2 kan? Ni. Okay, ada 2. Sampai sini. Ni, okay. So, sekarang ni cikgu nak tunjuk. Okay, walaupun kamu tak lukis asymptote kan? Okay. Tapi ini, nampak tak? Saya tak lukis asymptote lah. Yang warna biru tu, cikgu cek saja. Okay. Nampak tak? Dia tersentuh. Bila tersentuh, walaupun kamu tak lukis asymptote, dia kira salah dekat sini. Kalau tak lukis asymptote. So, asymptote lebih baik lukis supaya kita ingatkan diri kita sendiri jangan tersentuh. Walaupun katakan dia, kalau kita lukiskan, okay, dia tak sentuh pun. Dia tak lukis garis pun. Kan? Tapi dia terlukis ini, kalau cikgu ambil pembaris kan, cikgu kira, tengok saja dia kena garis, yang ni kira tak betul. So, kita cek. 1, 2. Right. Graf dia macam ni. 1. Okey, ni tak betul kan? Tak boleh ke darab. Okey, asymptote kena lukis 3. Tambah 2, maksudnya ni benda ni dia akan naik 2. Okey. So, ini akan jadi 2. Kosong akan jadi di sini. Apaksi dia akan jadi di sini. So, cikgu cuba lukis. Okay. So, asymptote. Okay. 1. Turun bawah, ini 1 ya. Okay. 2. Okay, tak cantik lah.
Sini. Okay, ini 360. Nampak? Okay, yang ni kena padam. Yang ni kena padam. Okay. Nampak? Ni nampak sangat. Sini ada tak cantik kan? Nampak sangat. Okay. Tambah 2, dia akan naik 2 lah. 2. Okay. Separuh sini 180. Separuh sini 90. Okay. Sini pun ada masalah. Nampak tak? Tunjuk Okay. Ni putus. Ni putus dan tak cantik. 2 garis. Tak boleh. Okay. Tak boleh 2 garis. Ini Y, ini X. So, untuk kepastian lah. 45. So, kamu cuba guna, tak boleh guna 45 dah. Ni separuh 45. Okay, guna 20. Okay, 22.5 separuh. Okay. So, kita dah tahu kalau ni isi dengan kosong, dia mesti dapat 2. Okay. So, ni kosong. Sini jadi negatif 2. Okay. So, kita tentukan amplitude dan tempo. Sebenarnya soalan ni tak suruh lakar. Dia suruh kita tentukan amplitude dan tempo. Tentukan amplitude dan tempo. Okey, soalan ni ada amplitude tak? Tiada amplitude. Bagi tangent dia tak ada amplitude. Tapi tempo dia. Okey, tempo kira macam mana? 3x, 2x sama dengan 360. Okey, bila kamu nampak 2 kat sini yang sebenarnya kamu buat macam ni. Semua masuk dah kan? Okey. Okey. Ataupun kita akan nampak yang ni. Okay, sin Px cos pun sama. Okey, yang tak ke tengah-tengah ni, kalau kita nak dapat tempo, kita tahu kalau tempo biasa, kalau satu saja, tempo dia, satu tempo adalah 360. Okey, kita tahu tempo dia 100, minta maaf. Satu tempo 360. Jadi, kalau yang B ni jadi 345. Untuk dapat tahu satu tempo tu berapa, jadi 360 bahagi dengan B tu. Okey, kalau tangent tak sama, tangent 180 bahagi dengan B. Okey, so tangent dia tak boleh guna 360. Okey, kita nak tahu satu tempo, tempo tu, satu tempo kan 100. Tempo biasa satu tempo ialah 180. Sekarang kita nak tahu kalau cos 2x. Sekarang kita nak tahu kalau tangent 2x, satu tempo dia berapa. So saya cuba 2. Okey. Tangent 180 kan? Okey, so ni 2 kan? Kalau sini depan 2, kita guna 180 bahagi 2. Jadi dapat 90. So maksudnya 90 dia akan jadi 1. Yalah, 90 dia akan jadi 1 ni, 180. Satu tempo. Okey, kita tengok yang tadi. Macam tadi ni cikgu tunjuk. Kan? Kalau 1/3 dia kalau tangent X sama dengan 180 bahagi dengan B. Tapi ni 1/3. Jadi dia bahagi dengan 1/3 lah. Okey, so X sama dengan 180 bahagi dengan 1/3. Jadi kita dapat darab dengan 3, kita dapat satu tempo tu 540. Satu tempo tu 540. So kita tengok yang ni. Nah, ini 180 bahagi 3. So, satu tempo tu, dia akan jadi 90. So, maksudnya, darab tu, 3 bagi 3 dapat 60. Sorry ya. Satu tempo tu, pada. Okay. Satu tempo tu, ni kat sini,
60. Satu tempoh ni 30. Satu tempoh tu 60. Okey, kita tengok cost ya, cost. Ini cost. Okay, cost. Nampak? Okey, so 360 bahagi dengan 360 bahagi dengan 3. I forget Aruna. Okey, 360 bahagi 3, 120. So maksudnya satu tempoh tu dia akan jadi 120. Maksudnya di sini satu tempoh sampai sini kan. Kat sini adalah 120. Okey. Nampak? Jadi nampak? Satu tempoh tu 120 bagi cos 3x. Kalau cos 2x, so 360 bahagi 2. So satu tempoh tu 180. Mana dia? Ada tak? Cos 2x lah ni. Okay, satu tempoh tu 180. Okay. Okay, jadi amplitude dia adalah 4. Amplitude ni adalah 4. Amplitude ni adalah 3. Okay. Okay, ni ada amplitude. Amplitude dia 1. Okay, ni 360 bahagi 4. Jadi kita dapat 90 90. So kita tengok grafnya. 1 90. Satu tempoh 90. Okay, kita tengok 3 sin. Okay, cikgu dah padam dah. Okay, so 3 sin dia macam ni. 1, 2, 3. Okay, 360 di sini. 180. Okay, kita cuba tengok. 360 bahagi dengan 3. Ni 3 kan, bahagi 3. Dapat 120. So masa satu tempoh tu, ni satu tempoh tu 120. Okay, kalau 2 sin, 360 bahagi 2, 180. So maksudnya, dalam 300, satu tempoh tu 180. So sekarang ni amplitude berapa? Ni 2, amplitude kat sini 2, amplitude ni 3, amplitude 4. Apa tu amplitude? Amplitude ni tinggi ni. Okay, kita tengok ni. Ni amplitude. Okay, nampak amplitude? Okay tak? Tak takut dah kan Lukis? Cikgu dah banyak contoh bagi dah. Okay, kita tengok ini. Masa dah sampai ke? Okay, satu saja ya. Sampai dah satu. Okay, di sini tunjuk cos x ya. Lakarkan setiap fungsi pada paksi yang sama. Kalau 1/2, okay, 1/2 dia tetap sama. Okay, tetap sama. Tetapi dia mula dari sini. Dia mula dari sini 1/2. Sebab amplitude dia 1/2. Cos x dia sama. So dia mula dari sini. Okay, 1/2 di sini kan. Okay. Okay. Tamat di 1/2. Yang ni adalah 1/2 cos x. Okay. Yang lain kita jumpa hari Jumaat ya. Jumpa hari Jumaat. Ataupun cikgu tunjuk lagi satu. Okay, ni tengok ni. 1/2 kan? X sama dengan 360 bahagi dengan 1/2. Kan? Ni maksudnya 1/2 X. So, X dapat 720. So, maksudnya satu tempoh tu 720. Separuh tu 360. So, separuh tu sampai sini sahaja. Okay, dari ni depan ada. Depan 1. So, mula dengan 1. Okay. Mula dengan sini separuh pun 180. Tamat dekat mula dengan 1. Okay.
Boleh dengan 1. Tamat di sini. Dia 1 je. Okey? Okey, jangan risau, cikgu akan tunjuk nanti. Okey. Akan lukis lagi cantik. Okey, satu lagi. Satu lagi last, janji last Okey, ni tengok ni cos X sama saja tapi tolak 2. Maksudnya graf dia akan turun 2. Kalau graf tu turun 2, cikgu tukar warna sebab tadi macam tak nampak. Okey. Okey, tolak 2 maksudnya okey, kalau biasa macam ni kan. Kalau tolak 2, ni 1, ni lagi 1. So yang graf ini akan turun. Graf ini akan turun di bawah. Okay. Akan turun ni. Tolak 2, 1 tolak 2 dapat negatif 1. Ni tolak 1, ni tolak 2. Tolak, semua tolak 1. Semua tolak 2 ya. Semua tolak 2. So, tolak 3. So, 1 tolak 2 dapat negatif 1. So, dia mula dengan negatif 1. Okay. Macam 360. Boleh? Nampak tak? Ni tolak 2, ni tolak 2, dapat sini, tolak 2. Ni kalau tolak 2, 1 tolak 2 dapat negatif 1. So dia di bawah sini. So start dari sini. Okey. Ini kena panjang. Sama skala ini 2, negatif 2. Okey, start dari negatif 1. Dia graf dia lebih kurang sama. Negatif 3. So, graf dia sebenarnya lebih kurang sama dengan yang warna pink tadi. Okey, tapi dia di bawah. Okey, tapi dia di bawah. Okey, tapi dia di bawah. Nampak? Dia turun 2. 1, 2. Dia turun. Okey. Satu lagi tadi apa dia? 1/2. Separuh saja. Separuh saja macam ni. Dia akan jadi besar kalau separuh Ini separuh. Tapi tak cantik lah. Yang bawah tu sudah lari tadi. Nampak? Yang ni cos separuh. Yang ni 1/2. Cos X. Depan kalau tak ada apa, amplitude kekal sama. Yang ni cos X juga, tapi turun 2. Nampak kan? Okay. Okay, ni baru cantik sikit ya. Cantik sikit. Nampak? Okay. Itu saja untuk hari ini. Kita akan jumpa hari Jumaat. Bye-bye.